Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baik, kita akan teruskan dengan pembelajaran kita sejarah tingkatan 4, subtopik 7.3 iaitu sistem ahli. Okey, sistem ahli. Baik, selepas Perang Dunia Kedua, British telah menjalankan dasar dekolonisasi. Okey, iaitu apa dia dasar ini? Menyediakan langkah ke arah berkerajaan sendiri secara beransur-ansur kepada tanah jajahan. Maksudnya dekolonisasi ni British ataupun kuasa-kuasa besar lain, mereka ingin melepaskan tanah jajahan mereka. Mereka ingin memberikan kebebasan ataupun kemerdekaan kepada tanah jajahan mereka. Jadi, kita teruskan kekurangan pegawai tempatan. Kekurangan pegawai tempatan dalam perkhidmatan kerajaan menyebabkan Dato' Onn Jaafar. Okey, ini tokoh kita yang sangat terkemuka dan banyak memberi sumbangan ke arah kemerdekaan menyebabkan Dato' Onn Jaafar meminta agar tindakan diambil untuk menambah peluang pentadbiran kepada wakil tempatan supaya dapat menyediakan tanah Melayu ke arah kemerdekaan. Jadi kalau kita tiada pentadbir tempatan, kita bergantung kepada pentadbir British. Bagaimana kita ingin menjalankan pentadbiran kita apabila kita telah merdeka? Mustahillah British pula yang akan terus memerintah ataupun menjalankan pentadbiran padahal kita telah diberi kemerdekaan. Jadi cadangan beliau ini selari dengan dasar British membawa kepada pembentukan sistem ahli. Okey. Jadi mari kita lihat tentang pembentukan sistem ahli. Okey, kita mulakan di sini. Okey, kita mulakan pada tahun 1951, Sir Henry Gurney iaitu pesuruh jaya tinggi British telah mengumumkan senarai anggota sistem ahli. Okey. Kemudian sistem ahli merupakan jadi kalau ditanya apa itu sistem ahli? Sistem ahli ialah sistem yang melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Itulah dia sistem ahli. Jadi beberapa orang anggota Majlis Perundangan Persekutuan ataupun MPP diberikan tanggungjawab terhadap beberapa jabatan dan agensi kerajaan. Okey. Jadi sistem ahli memberikan latihan. Apa tujuan sistem ahli? Okey. Tujuan dia kita tulis dekat sini. Ini adalah tujuan. Okey. Tujuan dia ialah memberikan latihan kepada penduduk tempatan berkaitan dengan pentadbiran negeri sebelum British memberikan kemerdekaan. Okey, kalau kita tulis kat sini ini makna maksud sistem ahli. Maksud sistem ahli. Ini pula tujuan sistem ahli. Okey. Kemudian kita teruskan pada tahun 1954 berlaku rombakan sistem ahli. Jadi beberapa portfolio portfolio baru diwujudkan dan dijawat oleh warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Iaitu yang telah menjadi anggota MPP. MPP itu apa? Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, mari kita lihat ada 3 portfolio kekal di bawah pentadbiran British. Yang ini British tetap pegang iaitu hal ehwal ekonomi, perindustrian dan perhubungan sosial, serta yang ketiga perumahan dan kerja raya. Ini tetap 3 portfolio ini kekal di bawah pentadbiran British. Okey. Walaupun sistem ahli ini telah memberikan portfolio kepada ahli-ahlinya iaitu ahli-ahli anggota MPP dalam sistem ahli. Dan sistem ahli dilaksanakan bila dia dilaksanakan? Bila
Bila dilaksanakan ialah pada April 1951 hingga Jun 1955. Okey. Lebih daripada 5 tahun. Dalam 5 tahun, iaitu sebelum pilihan raya MPP diadakan pada Julai 1955. Maknanya sebulan sebelum pilihan raya diadakan. Okey. Baik, kita teruskan kepada ini adalah ahli-ahli dalam sistem ahli. Pegawai-pegawai ataupun anggota. Anggota yang paling sesuai lah, anggota dalam sistem ahli bersama dengan portfolio yang dipegang. Jadi mari kita lihat. Di sini kita ada Dato' Onn Jaafar yang merupakan ahli hal ehwal dalam negeri. Okey. Kemudian kita ada EEC Turai Singgam, merupakan ahli pelajaran. Kemudian kita ada Lee Tiang Keng, ahli kesihatan. Tunku Yaakob Ibni Sultan Abdul Hamid sebagai ahli pertanian dan perhutanan. Seterusnya kita ada Dato' Mahmud Mat, ahli tanah, lombong dan perhubungan. Okey. Kemudian kita ada Dato' Nik Ahmad Kamil, ahli kerajaan tempatan, perumahan dan perancang bandar 1954. Okey, diikuti oleh H.S. Lee, ahli pengangkutan 1954, dan Dr. Ismail Abdul Rahman, ahli hasil bumi 1954. Okey, kenapa mereka ini highlight tekan hijaukan ni? Cikgu buat lagi mereka dalam kurungan ni. Inilah dia 3 portfolio tadi yang kata berlaku rombakan pada tahun 1954, iaitu beberapa portfolio baharu. Yang baru diwujudkan dan dijawat oleh warga negara persekutuan. Jadi inilah dia portfolio baru itu, iaitu dari segi perumahan dan perancang bandar. Okey. Kemudian pengangkutan dan juga hasil bumi. Okey. Baik, kita teruskan kepada ciri-ciri sistem ahli. Okey. Apa dia ciri-ciri sistem ahli? Yang pertama, alright. Cikgu betulkan balik. Okey, yang pertama, putus pula dekat situ. Sekejap. Tak dapat. Tak sambung. Okey, tak apa. Cikgu buat macam ni. Okey, ni dia. Okey, yang pertama, ialah ahli bertaraf menteri. Okey. Jadi ahli-ahli dalam sistem ahli ini dia bertaraf menteri. Okey. Dan bertanggungjawab menjaga portfolio yang mengandungi jabatan dan agensi kerajaan. Mengandungi jabatan dan agensi kerajaan. Okey, belum lagi dijalankan pilihan raya, tapi sistem ahli ini adalah untuk melatih terlebih dahulu, melatih penduduk tempatan untuk menjadi pemimpin, okey, ataupun pentadbir. Baik, kita pergi kepada yang kedua, iaitu ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Okey. Dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Ini ciri yang kedua, dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Ini cara perlantikan. Okey. Kemudian kita pergi kepada ciri yang ketiga. Ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang. Okey. Mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya. Okey, berkaitan dengan jabatannya untuk dibentangkan dalam MPP, iaitu Majlis Perundangan Persekutuan. Okey.
Ya. Baik, kita pergi kepada ciri yang seterusnya, iaitu ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya tinggi. Okay. So semua ahli-ahli, semua anggota-anggota sistem ahli ini diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya tinggi. Okey. Dan ciri yang terakhir ialah satu sistem kabinet bayangan. Okey. Sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa pegawai tadbir dan tokoh masyarakat. Pegawai tadbir dan tokoh masyarakat. Okey. Jadi sistem ahli ini juga adalah merupakan satu sistem kabinet bayangan. Seolah-olah macam kita telah menjalankan pilihan raya dan inilah ahli-ahli kabinet yang terpilih. Jadi sebenarnya dia adalah satu macam percubaan, satu latihan. Jadi dipanggil kabinet bayangan. Belum lagi kabinet yang sebenar-benarnya. Jadi inilah dia tadi 5 ciri. 5 ciri. Yang pertama tadi tarafnya sebagai menteri. Okey, yang kedua tadi siapa yang lantik Pesuruhjaya tinggi dengan persetujuan Raja-Raja Melayu. Yang ketiga ini adalah tanggungjawab oleh anggota ahli. Yang keempat diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya tinggi. Dan yang kelima ini merupakan kabinet bayangan. Okey. Jadi pelajar boleh membaca ini semua sebagai pengetahuan, tetapi cikgu nasihatkan dan sarankan supaya pelajar boleh menghafal ataupun mengingat 3 ciri untuk dituliskan dalam jawapan struktur ataupun esei. 3 ciri. Jadi mungkin ciri-cirinya ialah mungkin soalan yang berkaitan dengan ciri-ciri sistem ahli ni mungkin senaraikan ciri-ciri sistem ahli. Itu kalau senaraikan saja. Jadi mungkin ada juga nyatakan ciri-ciri sistem ahli. Okey? Biasanya dia tidak memerlukan huraian dan contoh lah. Biasanya dia adalah minta fakta saja untuk soalan ciri-ciri. Okey, baik. Kita teruskan kepada kepentingan. Apa kepentingan sistem ahli? Baik, kita mulakan. Kepentingan sistem ahli yang pertama, menyediakan asas penting untuk melatih. Ini yang pentingnya, melatih. Melatih. Tak cantik Asas penting untuk melatih orang tempatan. Ini pentingnya orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Maksudnya boleh menjadi apa? Pentadbir. Pentadbir. Okey, kita teruskan kepada kepentingan yang kedua, memberikan pendedahan kepada penduduk tempatan untuk belajar mentadbir dan menerajui kerajaan menjelang kemerdekaan. Kita teruskan kepada yang ketiga. Kepentingannya ialah dapat merupakan proses memupuk perpaduan kaum kerana ahlinya terdiri daripada gabungan pemimpin pelbagai kaum. Okey. Pelbagai kaum. Okey. Dan kepentingan yang keempat ialah dapat menentukan kemerdekaan yang diperoleh, mendapat sokongan seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Seluruh penduduk ni maksudnya melibatkan ketiga-tiga kaum tadi, iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Okey, jadi sistem ahli merupakan memberikan pendedahan yang baik kepada penduduk tempatan untuk mentadbir. Tak cantik mentadbir dan menerajui kerajaan
menerajui kerajaan. Hal ini sesuai dengan dasar British. Ya, sesuai dengan data British yang memberikan tempoh peralihan pentadbiran menjelang kemerdekaan negara kita. Okey, jadi itulah dia tentang sistem ahli. Kita ada sedikit info di sini. Okey, kita bacakan. Info ini mungkin penting. Biasanya info dimasukkan dalam soalan-soalan objektif. Jadi pelajar jangan mengabaikan info yang diberi dalam buku teks. Inilah sebabnya mengapa cikgu menggunakan buku teks sebagai medium untuk menyampaikan pembelajaran kepada pelajar. Sebab cikgu tak nak terlepas satu pun benda daripada buku teks, yang mana kemungkinan yang cikgu terlepas itu akan masuk dalam peperiksaan. Okey. Jadi mari kita lihat info. Dato' Onn Jaafar sebagai Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Persekutuan Tanah Melayu bertanggungjawab. Okey, ini antara apa yang tanggungjawab dalam portfolio Hal Ehwal Dalam Negeri, iaitu yang pertama menjaga hal ehwal imigran. Okey, yang kedua penyiaran dan pencetakan. Ketiga, hubungan negeri Melayu dengan negeri-negeri Selat. Yang keempat, hal ehwal menunaikan haji. Kelima, pendaftaran kerakyatan. Yang keenam, perkahwinan. Dan yang ketujuh, berkaitan dengan kematian. Baik, inilah dia tanggungjawab ada sebagai hal ehwal, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Persekutuan Tanah Melayu. Dan kita lihat juga di sini Lembaga Pembangunan Industri Desa atau juga tadi dikenali sebagai RIDA. Okey, Jabatan Pilihan Raya dan Jabatan Rupa Bangsa Nasional juga di bawah tanggungjawab beliau. Ada lagi 3 tambahan iaitu RIDA tadi, kemudian Jabatan Pilihan Raya dan juga Jabatan Rupa Bangsa Nasional merupakan tanggungjawab di bawah Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Okey. Baik, ada soalan kebat di sini. Soalan kebat ni. Kebat. Okey. Sekiranya anda merupakan pemimpin tempatan. Ini awak bayangkan sekiranya anda imajinasilah pemimpin tempatan. Apakah cadangan anda untuk mengukuhkan, ni bagi cadangan lah ni. Cadangan ni awak bagi idea dan pandangan awak mengukuhkan sistem ahli sebagai persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Okey, jadi cadangan ni kalau dalam konstruk dia adalah konstruk mencipta. Mencipta sebab awak memikirkan sesuatu untuk bagaimana mengukuhkan sistem ahli ni. Awak fikirkan sendiri cara-caranya. Dan soalan kebat sebegini biasanya dia akan minta dalam 8 markah. Jadi awak boleh beri apa sahaja cadangan yang bernas. Yang bernas dan awak boleh huraikan dan awak boleh beri contoh. Okey? Baik. Itu sahaja untuk 7.3 berkaitan dengan sistem ahli. Jadi kita akan melihat 7.4 nanti. Jadi cikgu harap awak dapat menguasai tentang sistem ahli yang telah cikgu kongsikan pada kali ini. Teruskan untuk membuat nota yang ringkas dan kemas dan sila jawab latihan-latihan dalam buku modul. Okey. Semoga apa yang cikgu sampaikan ini bermanfaat kepada semua pelajar. Sekian, terima kasih.